Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB, petang tadi berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Jeneral Zubair Mahmud Hayat, Chairman Joint Chief of Staff Committee Pakistan Armed Forces, yang dalam rangka lawatan pengenalan selama 3 hari bermula hari ini. Menyertai bersama Chairman Joint Chief of Staff Committee Pakistan Armed Forces pada majlis menghadap ini ialah Tuan Yang Terutama Major Jeneral Besar Tariq Rashid Khan, Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan ke negara Brunei Darussalam. Brigadier Muhammad Akil, Principal Staff Officer PSO kepada Chairman Joint Chief of Staff Committee dan Komodo Jawad Ahmed, Penasihat Pertahanan Pakistan yang diakreditasi ke negara Brunei Darussalam. Turut hadir pada majlis menghadap ini ialah Laksamana Pertama Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Tamid, Timbalan Menteri Pertahanan. Yang dimuliakan Pehindato Pekermajaya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Muhammad Tawih bin Abdullah, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, dan Kapten Bersara Haji Muhammad Amirul Shah Noel bin Haji Muhammad Noeh, Pemangku Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Puan Begum Maliha Betty, isteri kepada Chairman Joint Chief of Staff Committee Pakistan Armed Forces. Menyertai isteri Chairman Joint Chief of Staff Committee Pakistan Armed Forces pada majlis menghadap ini ialah Puan Safana Tariq, isteri Pesuruhjaya Tinggi Republik Islam Pakistan, dan Puan Awatif Jawa, isteri kepada Penasihat Pertahanan Pakistan yang diakreditasi ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir di majlis menghadap ini Pengiran Datin Nur Izzah Nabilah binti Pengiran Haji Ahmad Mahdi Al-Sufri, isteri Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, kemarin berangkat tiba di Vancouver, Kanada. Keberangkatan Yang Teramat Mulia ke Asia Pacific Foundation of Canada dijunjung oleh Tuan Stuart Back, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Asia Pacific Foundation Canada. Satu sembah taklimat telah diberikan mengenai peranan institusi tersebut sebagai sebuah institusi bukan kerajaan dalam menganalisa dan menggalakkan kemajuan ekonomi dan hubungan politik di antara Kanada dan Asia. Turut mengiringi Yang Teramat Mulia sepanjang lawatan tersebut ialah Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Lawatan Yang Teramat Mulia bertepatan dengan ulang tahun ke-150 negara Kanada dan juga ulang tahun ke-40 hubungan dialog ASEAN-Kanada pada tahun ini. Perjanjian kerjasama penerbitan Brunei DPMMFC Matchday Magazine bagi musim Liga Singapura 2017 ditandatangani oleh 6 buah syarikat dan sebuah sektor kerajaan. Laporan mengenainya selepas ini. Perjanjian kerjasama penerbitan Brunei DPMMFC Matchday Magazine bagi musim Liga Singapura 2017 ditandatangani oleh 6 buah syarikat dan sebuah sektor kerajaan. Penandatanganan memorandum kerjasama antara syarikat penerbit dan rakan-rakan perkongsian diadakan semalam di Hotel Rizkun International Gadong. Perjanjian ditandatangani oleh penerbit Brunei DPMMFC Matchday Magazine Awang Sazali bin Muhammad Arif, Ketua Eksekutif AKK Design. Sementara syarikat-syarikat rakan perkongsian dan kerajaan ditandatangani oleh wakil masing-masing. Rakan-rakan perkongsian tersebut ialah Bank Baiduri, Brunei Press Sendirian Berhad, Sitinian Display and Construction Sendirian Berhad, Syarikat Penerbangan Diraja Brunei, Nazmi Textile Mall, Progressive Cellular Sendirian Berhad dan Jabatan Radio Televisyen
Brunei. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Roslan bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Para peminat Brunei DPMMFC bolehlah mendapatkan majalah tersebut di pondok-pondok jualan tiket dan pintu-pintu masuk Stadium Negara Hassanal Bolkiah semasa perlawanan diadakan. Sementara itu, Brunei DPMMFC akan meneruskan perlawanannya dalam Liga Singapura apabila bertemu Balestier Khalsa FC esok di Stadium Jalan Besar Singapura. Perlawanan akan disiarkan langsung melalui saluran RTB2 bermula pukul 7.30 malam. Brunei DPMMFC sudah pun mengharungi 3 perlawanan pada musim ini, iaitu 2 di tempat sendiri dan 1 di gelanggang lawan. Dalam usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk terus memastikan negara Brunei Darussalam bebas dari sebarang ancaman yang boleh menggugat keamanan, keharmonian dan keselamatan negara, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri JKDN dengan kerjasama dari agensi-agensi seterusnya mengusir 4 warga asing dari negara ini atas penglibatan dalam aktiviti-aktiviti berkaitan dengan ekstremisme dan pengganasan. Berikutan operasi pada Februari 2017, 4 orang warga Indonesia telah ditahan di bawah bab 55 Akta Keselamatan Dalam Negeri dan seterusnya telah diusir dan disenarai hitamkan dari memasuki negara ini setelah mereka didapati mempunyai kecenderungan terhadap ideologi kumpulan militan Islamic State IS. Keempat suspek yang dimaksudkan adalah Tengku Muhammad Zain Tengku Sofian berumur 31 tahun. Murtadho Bakri berumur 46 tahun. Andri Rahayu Sukiman berumur 33 tahun. Dan Firdaus Muhammad Ali berumur 37 tahun. Hasil siasatan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri mendedahkan 2 daripada suspek tersebut memiliki bahan-bahan propaganda yang berkaitan dengan kumpulan IS dan kesemua suspek mengakui memuat turun video-video IS yang boleh diperolehi secara online di internet dan seterusnya dikongsi bersama dengan individu-individu lainnya. Maklumat lain yang diperolehi melalui sumber risikan turut mendedahkan bahawa salah seorang suspek yang ditahan, Tengku Muhammad Zain, berhubung secara langsung dengan individu yang disyaki sebagai anggota IS di luar negara. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri telah pun mengungsikan hasil siasatan ini dengan rakan kerja di Indonesia sebelum keempat suspek diusir dari negara ini. Sehubungan ini, perkembangan yang tidak diingini mengenai wujudnya elemen-elemen ekstremisme dan pengganasan dalam negara ini menunjukkan kerajaan dan rakyat negara ini perlu sentiasa berhati-hati di mana negara tidak terkecuali dari ancaman-ancaman tanpa sempadan. Pihak kerajaan juga ingin mengingatkan orang ramai bahawa sebarang perbuatan berkaitan ekstremisme dan pengganasan akan memudaratkan keselamatan negara Brunei Darussalam dan merupakan kesalahan berat di bawah perintah anti keganasan. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri beserta agensi-agensi perisikan dan penguatkuasaan di negara ini akan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tegas ke atas mana-mana individu atau kumpulan yang didapati menyokong, mempromosi atau menyebarkan apa jua ideologi atau propaganda militan, termasuk sebarang perbuatan menyalurkan atau mengumpul dana untuk kegunaan individu atau kumpulan yang mempunyai kaitan dengan pengganasan. Dalam hal ini, orang ramai digesa untuk sentiasa berhati-hati dan melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan yang dilakukan oleh individu sama ada secara perseorangan maupun berkumpulan yang menjurus kepada kegiatan pengganasan, diminta untuk menghubungi JKDN melalui talian hotline 133 atau email isd133@kdn.gov.my.
Kementerian Hal Ehwal Agama menzahirkan rasa duka cita ke atas kejadian kebakaran yang telah berlaku di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri kemarin. Kebakaran tersebut akibatkan kerosakan besar kepada masjid tersebut sehingga tidak selamat untuk digunakan dan ditutup sementara. Kejadian ini setentunya menjejaskan jamaah Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri serta penduduk di sekitar kampung tersebut. Perkara ini disuarakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Hal Ehwal Masjid semasa sidang media petang tadi. Awang Haji Abdul Rajid juga menekankan bagi membantu memenuhi keperluan jemaah di kawasan Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri dan sekitarnya, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid memaklumkan bahawa Pusat Kemasyarakatan Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri akan digunakan untuk mengadakan sembahyang fardu 5 waktu berjemaah, terutamanya sembahyang fardu Maghrib, Isya dan Jumaat. Kemasyarakatan ini juga akan digunakan untuk sebarang kegiatan seperti kelas bacaan Al-Quran dan Muqaddam, sembahyang sunat Tarawih dan sembahyang sunat Hari Raya. Pusat Kemasyarakatan Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri dapat menampung seramai 500 orang jemaah dan beberapa buah kem telah didirikan di kawasan pusat kemasyarakatan tersebut bagi menampung tambahan jemaah sehingga jumlah lebih 1,000 orang jemaah keseluruhannya. Pegawai-pegawai masjid di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri akan menjadi imam di pusat kemasyarakatan ini. Kelas-kelas Al-Quran dan Muqaddam akan ditiadakan esok dan diadakan semula pada hari Jumaat 14 April 2017 di Pusat Kemasyarakatan Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri. Usaha ini diharap akan dapat memberi kemudahan kepada jemaah masjid dan penduduk Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri dan kawasan sekitarnya. Para jemaah dan penduduk di kawasan tersebut juga dinasihatkan untuk menggunakan masjid-masjid lain yang berdekatan sementara kerja-kerja membaik pulih masjid berkenaan diusahakan. Hubungan persahabatan serta kerjasama dua hala dalam bidang ketenteraan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Islam Pakistan terus dipertingkatkan dengan lawatan perkenalan Chairman Joint Chief of Staff Committee of the Pakistan Armed Forces Republik Islam Pakistan. Pagi tadi, Tuan Yang Terutama Jeneral Zubair Mahmud Hayat membuat kunjungan muhibah kepada pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei. Kunjungan tersebut dihasrat dapat mewujudkan peluang baru serta memanfaatkan peluang yang sedia ada bagi meneroka bidang kerjasama ketenteraan antara kedua-dua angkatan tentera. Kedua-dua pihak juga mengesahkan komitmen ke arah mengekalkan hubungan mesra dan menggunakan pelbagai platform serta ruang kerjasama. Sejurus tiba di Balkhiah Garrison, Tuan Yang Terutama Jeneral Zubair Mahmud Hayat menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan kawalan kehormatan terdiri daripada anggota-anggota tentera darat di Raja Brunei. Tuan Yang Terutama juga mengadakan kunjungan muhibah kepada Yang Dimuliakan Pihin Datu Pekermajaya Major Jeneral Datuk Paduka Seri Muhammad Tawih bin Abdullah, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Para pemohon rancangan perumahan negara dan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati dari tahun 2009 hingga 2015 seluruh negara dikehendaki untuk mengemaskini data pemohon skim perumahan negara KSPN bermula 10 April ini sehingga 10 Jun depan. Hasil data kemaskini yang dikumpul akan digunakan bagi proses analisa dan penyelidikan yang lebih mantap serta mempertingkatkan tahap perancangan dan polisi yang sedia ada. Seranan tersebut disuarakan oleh Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan semasa sidang media kemaskini data pemohon skim perumahan negara KSPN 2017 petang tadi. Kegagalan pemohon menghantar borang KSPN 2017 dalam tempoh yang ditetapkan akan menjejaskan proses permohonan skim perumahan negara mereka. Dan oleh yang demikian, sokongan dan kerjasama setiap pemohon yang terpilih dalam memberikan maklumat yang tepat dan lengkap adalah sangat-sangat diharapkan bagi sama-sama kita menjayakan kemaskini skim perumahan negara 2017 ini.
Lebih 26,000 orang dari tahun 2009 hingga 2015 memohon rancangan perumahan negara dan skim tanah kurnia rakyat jati seluruh negara. Terdapat 7 lokasi disediakan bagi pelaksanaan KSPN 2017, iaitu di Dewan Muafakah tingkat 1 Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Perumahan, Lobi tingkat 1 Bangunan Kementerian Pembangunan, Lobi Ibu Pejabat Jabatan Kerjaya, Ibu Pejabat Jabatan Perkhidmatan Air Jalan Tasik Lama, yakni kaunter pembayaran air, Jabatan Kemajuan Perumahan Cawangan Belait, Jabatan Kemajuan Perumahan Cawangan Tutong dan Jabatan Kemajuan Perumahan Cawangan Temburong. Kaunter-kaunter yang disediakan akan beroperasi setiap hari kecuali hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam, mulai 8 pagi hingga 4.30 petang. KSPN 2017 akan dilaksanakan secara manual dan secara elektronik melalui email. Dengan kaedah elektronik pula, pihak pemohon bolehlah menyimak, memuat turun ataupun download form dari laman sesawang rasmi JKP, iaitu melalui website www.housing.gov.pn, dan seterusnya borang yang lengkap diisi oleh setiap pemohon perlu mengimbas borang berkenaan dan menghantarnya melalui email ke alamat kspn@hdd.gov.pn. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Awang Haji Ismail bin Haji Murad, Timbalan Pengarah Penjara di Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, ditetapkan dalam jawatan sebagai Pengarah Penjara di Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bermula 6 April 2017. Inisiatif kerajaan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terutama generasi muda mengenai kepentingan menabung dari peringkat awal lagi sangat dihargai. Langkah tersebut dapat membangun generasi yang celik kewangan dan mengetahui cara-cara menangani isu kewangan. Yang berhormat Awang Iswandi bin Awang Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, menyuarakan pandangan tersebut ketika ditemui oleh pewarta RTB semasa Jaraiwara Hari Menabung Kebangsaan 2017 di Sekolah Menengah Katuk Gadong pagi tadi. Kesedaran kewangan dan juga apa saja berkaitan dengan pengurusan kewangan harus dipupuk dari damit lagi terutama sekali dari pihak penuntut dan juga mungkin bukan terhadap pada penuntut, katanya juga mungkin dapat dilaratkan kepada ahli keluarga juga. Dan di sinilah saya berharap kepada semua pihak masyarakat di luar sana untuk mengambil peluang ini untuk sama-sama belajar untuk meningkatkan ilmu diri sendiri dalam kemahiran pengurusan kewangan. 100 orang pelajar terlibat dalam Jaraiwara ini. Pelbagai permainan dan aktiviti interaktif bertemakan pengurusan keuangan dan pengenalan mata wang disusun untuk menarik minat para pelajar. Jaraiwara anjuran Authority Monetary Brunei Darussalam AMBD, Tabung Amanah Pekerja TAP dan beberapa buah syarikat swasta ini akan dilaratkan lagi pada Isnin ini di daerah Belait. Juga hadir Yang Berhormat Haji Tahamid bin Haji Nudin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, yang juga penghulu Mukim Gadong A. Keselamatan dan kesihatan tempat kerja merupakan usaha berterusan dan tanggungjawab bersama. Penyertaan para pegawai dan kaki tangan adalah penting untuk melaksanakan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja di sesebuah organisasi, sekaligus membudayakan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Awang Ajman bin Haji Maludin, Pesuruhjaya Buruh, menggariskan perkara itu semasa persidangan ASEAN Oshnet kali keempat pagi tadi yang diadakan di Hotel Centrepoint Gadong. This conference provides a regional platform for stakeholders to gather and exchange knowledge and experiences to improve working conditions and the working environment. Furthermore, we can collectively improve workplace safety and health practices in Brunei as well as the ASEAN region. Persidangan dihadiri kira-kira 100 peserta dari pelbagai industri dan sektor di negara ini, serta para delegasi dan usaha sama luar ASEAN. Ia menghimpunkan para pegawai kerajaan, pakar antarabangsa dan para ketua perniagaan untuk mengongsikan pendapat mengenai kemajuan dan cara-cara terbaik bagi keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Persidangan ASEAN Oshnet adalah antara inisiatif utama di bawah Pelan Tindakan ASEAN Oshnet
bagi tahun 2011-2015 untuk meningkatkan profil pekerjaan, keselamatan dan kesihatan serantau. Melanjutkan pelajaran dan memilih kerjaya bukanlah satu perkara yang mudah. Dalam konteks hari ini, menentukan pilihan kerjaya lebih kritikal berbanding di institusi pendidikan mana yang harus dipilih oleh para pelajar. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Awang Abdul Wafi Sia bin Abdullah Sia, pemangku pengetua Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar Temburong semasa program Hala 7 selepas O-Level pagi tadi. Program Hala 7 selepas O-Level yang dikendalikan Unit Kaunseling dan Kerjaya Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan bertujuan untuk mendedahkan kepada para pelajar peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran sama ada di institusi pengajian swasta atau awam. Selain taklimat, pameran daripada beberapa buah agensi yang terlibat juga diadakan. Program ini adalah untuk mendedahkan kepada pelajar ini peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran sama ada di institusi pengajian swasta ataupun awam. Harapan kami supaya sebenarnya melalui program ini pelajar ini akan mengambil peluang sepenuhnya dengan adanya kehadiran daripada pelbagai agensi ini untuk bertanya sendiri kepada agensi yang ada membuat pameran pada hari ini mengenai peluang-peluang yang boleh mereka pilih setelah mereka menamatkan peringkat O-Level ini. Awang Doren anak Mas Satuk, wakil Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi muncul juara dalam peraduan Mari Bercerita peringkat daerah Temburong pagi tadi. Peraduan Mari Bercerita merupakan salah satu projek tahunan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang diungkapkan oleh bahagian perpustakaan. Hujung tali itu dipegang oleh kawannya di Kampung Nagalang. Hujung yang satu lagi pula dipegang oleh kawannya yang... Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Suhaili, pemangku penolong pegawai daerah Temburong, wakil peribadi pegawai daerah. Peraduan antara lain bertujuan memupuk semangat membaca sekaligus memasyarakatkan budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak. Peraduan akan diteruskan di daerah Blight pada 13 April ini. Okey, persiapan yang dibuat macam biasalah, latihan yang cukup dan juga kami menyediakan props yang memerlukan murid itu untuk bercerita dan juga kami bagi keyakinan murid lah supaya untuk lebih confident because murid-murid ini kalau diorang dipentas, diorang stage fright. So jadinya kami biasakan diorang supaya untuk beranikan diri dalam khalayak ramai ada hadapan. Harapan insya-Allah semoga lagi akan johan untuk tahun depan dan mustahillah kalau kita ni berkarya berjari akhirnya pasti berlurik. Seorang lelaki warga tempatan yang dikehendaki oleh pihak polis untuk membantu siasatan berjaya ditahan. Siasatan lanjut ke atas Muhammad Sambari bin Haji Abu Bakar berusia 39 tahun mendapati terlibat dengan beberapa kes yang dilaporkan di daerah Blight dan Tutong. Antara kes yang dilaporkan ialah kes tipu dan menyamar sebagai pegawai kerajaan. Pada 1 April 2017, orang yang tertuduh dihadapkan ke mahkamah dan direman di penjara Jerudong sehingga 8 April ini. Pasukan polis di Raja Brunei juga memohon bantuan kepada orang ramai untuk tampil ke hadapan jika pernah membuat sebarang urusan dengan lelaki tersebut bagi membantu siasatan lanjut dengan menghubungi hotline 993 dan balai-balai polis yang berdekatan.